You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Alex Nanlohi. 今天的讲员是 Alex Nanlohi 传道。Sesat dalam dunia, lupakan anugerahnya. Api roh yang membakarku, ulang lagi kebangunanku. Pulihkan harapan sekolah itu, ku bertobat dan diperbarui. Mari sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami telah memuji-muji nama-Mu, menaikkan doa kepadamu. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati kami yang menyampaikan, yang menerjemahkan, Tuhan memakai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam masa liburan seperti ini kita punya kesempatan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih di dalam pembahasan eksposisi kitab Filipi. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk merenungkan tema yang diberikan kepada kita, Thankful Intercession.
所以今天也按照经文还有给我的这个主题感恩的代祷，我们一起来思想。Mari sama-sama kita akan membaca di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. 我们一起来看腓立比书第1章3到8节。 Kita akan membaca terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, silih berganti pria dan wanita. 我们先用英语来起定，是弟兄跟姐妹来起定。 Pria akan mulai membaca ayat yang ketiga, wanita ayat yang keempat, silih berganti hingga ayat yang ke-8. 先由弟兄开始。 Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil.腓立比书第1章第3到第8节，用华语的，我们一起开声念好了，一起开声。我们每逢想念你们，就感谢我的上帝；每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求，因为从头一天直到如今，你们是同心合意的信望福音。我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因你们常在我心里，无论我是在捆锁之中，是愿你们证实福音的时候，你们都与我一同得恩。我体会基督耶稣的心，切切的想念你们众人，这是上帝可以给我做见证的。 Sebagai orang beriman, apa yang menjadi bukti kalau kita benar-benar mengasihi seseorang? 我们如何知道说我们真正的爱一个人呢？ Salah satu yang menarik di dalam Alkitab dinyatakan ketika kita mengasihi seseorang, kita berdoa untuk dia. 所以圣经里告诉我们说，当我们爱一个人的话，我们就会为他祷告。 Paulus mengasihi jemaat Filipi yang dia rintis, dia mulai pelayanan di dalam perjalanan misinya yang kedua. 保罗他在他第2次的布道旅程当中，他开始了腓立比教会给牧养的这个教会，他爱这个教会的心，可以在他为他们祷告中显现出来。 Kita bisa melihat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. 我们可以从使徒行传第16章看见这个记载。 Gereja Filipi yang waktu itu berdiri, kita melihat ada keberagaman di dalamnya. 我们看见腓立比教会成立的时候，里面存在着许多的多元化。 Ada Lydia, seorang penjual kain ungu dari Tiatira. 有叫利比亚的，就是卖那个紫布的。 Ada hamba perempuan yang kerasukan pada waktu itu. 还有那个被鬼附的这个巫师。 Dan ada kepala penjara yang juga dibaptis oleh Paulus. 还有保罗这个被关监狱后，在那边认识的这个禁足，后来他与他的一家人受洗。
Inilah gereja yang Tuhan mulai melalui pelayanan Paulus di Filipi. 这就是神在腓立比开始，借着保罗开始的服事。 Dan menarik sekali bagaimana relasi yang begitu dekat. Di dalam awal surat Filipi ini Paulus menaikkan doa syukur kepada Allah. 我们看见说保罗与腓立比教会的关系如此的亲近，所以我们在看这个腓立比书的一开始，保罗为他们献上感谢的祷告。 Ini kebiasaan pada waktu itu menulis surat. Dimulai dengan salam lalu dilanjutkan dengan ucapan syukur dan doa. 这是以前写信的格式，就是先问安，之后就是以感谢的祷告来开始。 Di dalam Alkitab Indonesia jelas judulnya mulai dari salam, lalu kemudian di bagian bawah ucapan syukur dan doa. 在有分段的中文圣经，我们也可以看见说，这个腓立比书的一开始先是问安，然后第3节开始是为门徒祈求感谢。 Jadi kita perhatikan ayat 3 sampai ayat yang ke-8 itu adalah ucapan syukur Paulus terhadap jemaat Filipi di hadapan Allah. 那刚才我们所读的第3到第8节是保罗为他们献上的感谢祷告。 Dan nanti saudara waktu ke depan kita akan membahas ayat 9 sampai 11. Itu adalah permohonan doa Paulus bagi jemaat Filipi. 然后将来我们要一起探讨的是第9到第11节，就是保罗为腓立比教会的祈求祷告。 Hari ini kita akan melihat doa ucapan syukur Paulus dan belajar dari bagian ini. 今天我们要看的就是保罗为腓立比献上的这个感谢祷告，并且从中我们要学习一些功课。 Ada 5 hal yang bisa kita pelajari dari doa syukur Paulus ini terhadap atau bagi jemaat Filipi. 保罗为腓立比教会所献上的这个感谢祷告，我们在当中至少可以学习到5件事情。 Ini bisa menjadi satu refleksi kita bagaimana doa-doa kita selama ini. 这可以成为我们对自己这一向来以来的这个祷告做一个反省。 Memang secara khusus ini adalah bagian dari perhatian yang besar seorang gembala seperti Paulus bagi jemaat yang dia layani. 当然，在这里特别是指着说，身为一位牧者，为他所牧养的教会献上感谢祷告。 Tapi saya pikir bukan hanya dari gembala kepada jemaatnya, ini juga bisa kita refleksikan dalam hidup beriman kita sebagai sesama jemaat Tuhan. 所以我相信，不只是局限于一位牧者为他的牧养的教会祷告，但是这也可以应用在我们跟其他主内的弟兄姐妹们之间彼此的这个关切所献上的感谢祷告。 Mari coba sebentar evaluasi apakah hidup doa kita itu melulu tentang diri kita, kebutuhan-kebutuhan kita saja. 让我们一起来反省说，我们在个人的这个祷告中，是否常常只是为自己的这个需要，只是为自己祷告？ Kalau selama ini ternyata melulu tentang kita, ini kesempatan kita belajar dari Paulus bagaimana bisa berdoa, bersyukur bagi orang lain. 如果我们接下来的祷告只是单单为自己的话，那从保罗的这段祷告，我们可以学习到怎么样为别人家祷告，为别人家献上感谢。 Mari kita melihat 5 hal ini satu persatu. 我们一起来一项一项的来看这些。 Kita melihat di dalam bagian yang pertama, doa syukur Paulus ini diwarnai dengan hati yang penuh syukur. 我们看见保罗的这个感谢祷告是充满他心中感谢的色彩。 Saudara bisa memperhatikan di dalam ayat yang ketiga. 我们从第3节里面可以看见。 Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu di dalam doaku.
他这样子说：“我每逢想念你们，就感谢我的上帝。” Terlepas dari semua kesulitan yang Paulus alami, dia menaikkan syukur bagi jemaat Filipi. 无论保罗所遇见的各样的这个苦难，他仍然为腓立比教会献上感谢。 Surat Filipi ditulis kurang lebih 10 tahun setelah Paulus merintis dan membuka jemaat di Filipi. 这封腓立比书是写于保罗建立腓立比教会之后的10年。 Tetapi yang menarik, kita tetap melihat sebuah relasi yang indah antara Paulus dan jemaat Filipi. 我们仍然能够看见说，保罗与腓立比教会，他们经过10年后，仍然有这么美好的关系。 Hati yang bersyukur di dalam doa syafaat atau yang kita sebut dengan intercession seharusnya menjadi ciri khas kita sebagai jemaat Tuhan ketika berdoa. 我们身为神的子女，身为教会的弟兄姐妹，我们这个感谢的心，还有为别人家代求，是应该成为我们的习惯。 Di tengah-tengah kesulitan yang mungkin juga kita alami, ketika kita berdoa syafaat bagi orang lain, ini memberikan kelegaan di hati kita. 我们可能也会遇见困难，但是即使在困难中，我们仍然为别人家代祷的话，这会使我们的心更舒畅。 Ketika menyampaikan doa syafaat seperti ini, kita dialihkan dari sekedar bicara kehidupan, kesulitan, kebutuhan kita kepada memperhatikan orang lain. 我们为别人家代求，可以使我们把我们对自己的困难的焦点转移到别人家的需要。 Seorang penulis yang saya baca memberikan komentar terhadap ayat ini. 有一位作者，他对这一节经文所提出的这个看法， Dia mengatakan doa semacam ini adalah obat yang baik untuk jiwa kita yang bermasalah. 他说，像这样子的祷告是对我们有困难的这个心理医治的良药。 Karena hal ini akan menolong kita memfokuskan diri kepada Allah dan juga kebutuhan orang lain. 因为这样子为别人的代求，会把我们的焦点放在神的身上，然后也看见别人家的需要。 Apakah doa-doa kita juga diwarnai dengan hati yang bersyukur seperti Paulus terhadap jemaat di Filipi? 是否我们的祷告也像保罗为腓立比代求的祷告能够有这个效法呢？ Kita akan melihat hal yang kedua. 我们要看的第二件事情， Paulus berdoa dengan semangat yang penuh sukacita, a joyful spirit. 保罗为腓立比祷告的时候，心中是充满欢喜的。 Saudara bisa memperhatikan itu tertulis di dalam ayatnya yang keempat. 我们可以从第4节那边看见。 Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. 第4节说，每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求。 Kalau saudara membaca seluruh kitab Filipi, mungkin saudara tidak membayangkan bahwa ternyata waktu itu Paulus ada di dalam tahanan rumah di Roma. 如果我们看整个这个腓立比书之后，我们很难想象保罗在写这个书信的时候，是他被软禁在罗马的一间屋子里。 Karena kalau saudara memperhatikan nada-nada yang ada di dalam kitab ini adalah sebuah nada kemenangan yang penuh sukacita. 因为我们看说这个整个腓立比书，它的那个语调是一个觉得得胜的，是一个充满欢喜的这个语调。 Kalau saudara perhatikan, Paulus seolah-olah lagi dalam sebuah suasana pesta karena dia banyak sekali menggunakan kata sukacita. 如果我们看腓立比书信，我们会错觉以为保罗
保罗在写的时候，他是在一个宴会很欢喜的这个氛围中写的信。 Siapa yang menyangka pada waktu itu dia sedang dibelenggu sebagai tahanan di dalam tahanan rumah. 谁能够想象说他写这封信的时候，是原来他已经被困锁在罗马的一间屋子里。 Di dalam surat 4 pasal ini kurang lebih ada 16 kali kata sukacita atau bersukacitalah. 在这个腓立比书里面出现16次这个欢喜或者是喜乐。 Bahkan waktu berdoa, Paulus berkata ya, dia berdoa dengan sukacita. 甚至我们看见保罗说，他在为他们代求的时候，他也是欢欢喜喜的祈求。 Inilah sukacita yang sejati yang tidak tergantung situasi dan kondisi di luar diri. 这才是真正的喜乐，这样子的喜乐是不会被四周围的周遭事物所影响。 Ini sukacita yang dialami yang bukanlah sekedar perasaan, 这样的喜乐不只是一种感觉， tetapi ini hanya mungkin sebenarnya karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang. 这样的喜乐是因着圣灵在一个人身上的工作才有可能发生的。 Sebagaimana kita tahu, buah roh adalah sukacita. 我们所知道的圣灵的果子，其中一个就是喜乐。 Sukacita yang demikian adalah buah roh yang hanya mungkin dikerjakan, dihasilkan melalui kehadiran Allah di hidup kita. 这样的圣灵果子能够产生，唯有借着主在我们的身上的这个同在，才可能有。 Sehingga kalau saudara mengingat, buah roh itu adalah bukan buahnya kita, tetapi itu buah dari kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, sehingga kita bisa mengalami atau menghasilkan buah roh. 要知道说，圣灵的果子不是产生于我们自己，而是圣灵住在我们里面的时候，使我们能够产生这些圣灵的果子。 Inilah sukacita yang tidak tergantung situasi yang sulit di luar diri. 这不在于说我们身子之外的那些困难的事物， Situasi yang tidak bergantung kepada dunia yang berubah-ubah di sekitar kita. 也不在于我们千变万化的这个世界被影响。 Sebaliknya ini adalah sukacita yang bersumber dari relasi kita yang tidak berubah dengan Allah. 这个是产生于我们与神不变的这个关系中。 Kadang kita suka berpikir begini saudara, kalau saya lagi alami pergumulan, maka Tuhan tidak sayang sama saya. 有时候我们会认为说，当我面临困难的时候，这好像是神不爱我了。 Kalau hidup lancar-lancar, oh Tuhan lagi sayang sama saya. 如果一切都顺利的话，我们就觉得说，神很爱我。 Jadi kalau lagi lancar semua, gampang sukacita. 所以一切顺利的时候，我们很容易喜乐。 Tapi kalau lagi sulit, aduh sukacita susah dan merasa Tuhan tidak sayang dan buang kita. 但是当我们面对困难的时候呢，我们就很难喜乐，然后会觉得说，上帝不爱我们了，丢弃我们了。 Kalau sukacita seperti itu sukacita tergantung kondisi. 这样子的喜乐是被四周围的事物所影响的喜乐。 Tapi sukacita yang tidak berubah, yang sejati ketika kita tahu ada relasi kita dengan Allah yang tidak berubah. 但是一个真正的喜乐是源自于我们与神的这个关系，并且知道说这个关系是不会被影响的，是不会变的。 Kenapa kita bisa tetap yakin di tengah-tengah pergumulan yang sulit kita bisa sukacita? 为什么我们能够有信心，在困难的环境中仍然能够喜乐呢？ Karena kita tahu Tuhan tetap sayang sama kita. 因为我们知道说，神仍然是爱我们的， Tuhan tetap baik kepada kita. 神仍然是对我们好的。 Kadang-kadang memang sulit, saudara, ketika kita melihat pergumulan hidup. 虽然面对生活的这个困难，我们会觉得辛苦。
Makanya ada yang mengatakan jangan bersyukur sekedar karena melihat apa yang terjadi di sekitar kita. 所以不要只是为周围发生的一些事情我们感谢， Tapi belajarlah bersyukur karena kita punya Tuhan yang mengasihi dan tidak meninggalkan kita. 而是我们要常常感谢，知道说有一位神，他不变的爱我们，并且从来都不会撇下我们。 Itulah yang bisa menolong kita terus bersyukur di tengah-tengah pergumulan hidup. 因为这才能够真正的在我们的困难当中帮助我们的。 Saya seringkali melayani anak SMA. 我常常服侍高中生， Biasanya kalau menjelang ujian akhir, ujian nasional, ada kebaktian untuk ujian nasional. 通常在面对这个国家的毕业考的时候呢，会举行一个特别的这个毕业考前的崇拜。 Ya gitulah ya, kalau ujian nasional aja doa. 到了这个时候才想到说祷告。 Jadi akhirnya kadang-kadang kalau seperti itu, saya bilang sama mereka, hidup itu ujian, jadi mesti doa terus. 然后呢，我这个时候就会跟他们说，其实我们的生命就是考试，所以你要常常祷告。 Memangnya selesai SMA ujian, nggak ada ujian lagi. 难道你高中毕业考之后就没有面对考试吗？ Nanti masuk ke kuliah, ada ujiannya. 上了大学还是有考试。 Nanti setelah lulus kuliah, cari kerja, banyak ujiannya lagi. 大学之后找工作更多的考试。 Kadang-kadang psikotes berapa kali, wawancara, itu juga ujian. 有时候要做性向测验，还要面试，这也是考试。 Udah dapat kerja juga masih ada ujiannya lagi. 工作了之后还是有考试。 Mungkin bukan ujian di kelas isi lembar soal, 不是那种纸张的考试， tapi memang hidup itu penuh ujian. 而是我们的生命的每一天都是考试。 Bagaimana harus misalnya nanti kalau sudah berkeluarga harus bayar ongkos anak. 比如说有自己的家庭之后，怎么样维持家庭的生计？ Bagaimana kalau misalnya keluarga sakit. 如果家人生病的话怎么办？ Jadi hidup itu serangkaian ujian, saudara. 所以我们的这个生命是一连串的考试， Jangan takut dengan ujian. 所以不要怕考试， Hadapi bersama Tuhan. 与神一起面对。 Kita memang pengennya hidup tanpa ujian. 我们当然希望说我们的生命没有考试。 Ada yang bilang memang begitu ya. Generasi sekarang maunya hidup empang, enak dan gampang. 现在的年轻人，他们希望说生活嘛就要舒适容易。 Apa-apa katanya sekarang pakai teori ekonomi. 什么事情他们都用这个所谓的经济理论。 Sampai anak SMA bilang begini, saya gimana ya Pak, belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya. 就是说要学习越少越好，但是呢要得到最高的分数。 Pakai teori ekonomi. 用这样子的经济理论， Dalam kerohanian juga mau begitu. 在属灵的事上也要如此。 Gimana caranya Pak, saya ngerti Alkitab tapi jarang dibuka. 我们要怎么样明白圣经，但是很少打开圣经。 Sampai pakai kalimat orang dulu, direbus aja minum airnya. 用过去人的这个说法，就是把它煮了后，把它喝下，掉进肚子里。 Tidak heran kita jadi orang-orang yang selalu kalah dalam kehidupan karena kita nggak serius dengan kerohanian kita. 我们在生活中常常失败，是因着我们在属灵的生命中我们不认真， Atau di sisi yang lain kita memang tidak kenal siapa Tuhan kita. 或者另一方面可能我们并没有真正认识这位神。 Kita tidak yakin relasi kita dengan dia tetap mengasihi kita. 我们跟他的关系，我们不确定，我们并不知道他仍然爱我们。 Jadi saya tanya nih sama anak-anak SMA waktu itu, 所以我问当时候的一些高中生， kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik. 如果你们这个毕业考通过的话，神好不好？ Oh semua jawab baik. 大家都说好。 Kalau kamu tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik. 这个考试不通过的话，神好吗？ Langsung jawabannya,
回答就是不确定。 Tuhan jadi baik atau tidak baik tergantung pergumulan kita. 是不是说神的好或者不好是在于我们的困难吗？ Kalau begitu kita Tuhannya mungkin. 那如果这样子，可能我们就是那位神。 Meskipun kamu tidak lulus ujian nasional, saya katakan Tuhan tetap baik. 如果你们没有通过这个毕业考，神仍然是好的。 Itu jadi kesempatan kamu coba evaluasi kenapa nggak sampai nggak lulus. 你可以反省自己，有机会看自己为什么通不通过。 Jangan-jangan memang tidak belajar, tidak serius persiapan tapi mau lulus. 可能就是因着说你没有好好的温习，没有认真的心看，但是又想要通过。 Jadi jangan salahkan bilang Tuhannya yang nggak baik. 所以我们不能够错怪说是神不好。 Kamu yang nggak persiapan bilangnya Tuhan yang nggak baik. 我们不预备好，我们说神不好。 Kita kadang-kadang minta Tuhan melakukan hal-hal yang bukan tidak berelasi dengan karakter dirinya sebagai Allah. 我们常常要求神做一些不按照他本性会做出来的事情。 Kayak anak SMA mungkin berpikir gini, gimana caranya yang ngisinya sembarangan tapi nanti dibutakan mata pemeriksanya oleh Tuhan sehingga nilainya baik. Kita suka minta aneh kayak begitu. 我们常常会向神求这么奇怪的事情，就是说我在考题上随便乱答，但是希望神帮助，当那个改卷的那个人，他的眼睛突然间被蒙糊了，会让我的所有的答案都会对。 这个是很不合理的。 Kita habis nipu orang bisnis, dagang, dapat untung banyak, berharap dia mati cepat. 我们诈骗了人家，得到很多的这个财产，然后我们还希望他快点死掉。 Jangan heran banyak orang dalam hidup sulit bersyukur karena tidak melihat kehadiran Tuhan dalam hidupnya. 所以我们看见有许多的人，他们没办法真正的感谢，因为没有经历到说神在他们生活中与他们同在。 Jangan biarkan pergumulan hidup menghambat kita menaikkan doa dengan penuh sukacita. 所以不要让周遭的事物来阻挡我们向神献上从心里发出的感谢。 Kita lihat hal yang ketiga. 我们来看第三件事。 Di dalam doa syukur ini terlihat jelas Paulus juga terus berfokus kepada Injil. 在保罗的这个感谢祷告中，我们看见他的焦点仍然是在福音。 Saudara bisa melihatnya di dalam ayat yang kelima. 我们在第5节那边可以看见。 Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. 因为从头一天直到如今，你们是同心合意的信望福音。 Meskipun di dalam tahanan Romawi pada waktu itu, namun Paulus terus memfokuskan hidupnya kepada berita Injil yang harus disebarkan. 保罗虽然被罗马政府所关押，但是他的心仍然不断的想到怎么样信望福音。 Meskipun ditawan sebagai tahanan Roma, tapi Paulus belum kehilangan visi untuk terus menyebarkan berita keselamatan itu. 虽然保罗被软禁在家里，但是他仍然没有失去继续把福音宣扬开的这个意向。 Sehingga saudara bisa melihat Rasul Paulus memandang hukuman penjara ini justru sebagai sebuah kesempatan untuk menyebarkan kabar keselamatan. 甚至保罗把这个自己被关押的这个情况，成为一个更好的机会来传福音。 Dan kerinduan ini terpancar juga dalam doanya. 并且保罗那样子切慕的心，从他的祷告中显示出来。 Kalau saudara perhatikan kalimat doa di ayat yang kelima ini, kita bisa melihat bagaimana ucapan syukur Paulus bukan kepada hal-hal yang lain, tetapi kepada berita Injil yang telah juga dialami oleh jemaat Filipi. 我们看见说，保罗在他的感谢祷告，不是为别的事情祷告，而是为福音的兴旺而感谢并且看见菲利比教会他们也如此的行了。
Sehingga kalau saudara perhatikan, meskipun mereka terpisah sekian kilometer kira-kira begitu ya, Paulus di Roma, mereka di Filipi, meskipun terpisah secara jarak, tapi Paulus melihat mereka tetap dalam satu persekutuan terhadap berita Injil itu. 我们看见保罗与腓利比教会虽然有距离，但是呢，他们在信望福音的心却是合一的。 Saudara memperhatikan dalam bahasa aslinya kata persekutuan dipakai kata koinonia. 我们看见在原文，当他们讲到这个团契的时候呢，它是用 koinonia， Artinya berbagi sesuatu dengan orang yang lain, sharing. 意思是说与其他的人一起分享。 Paulus berbagi kesamaan dengan orang Filipi, yaitu sama-sama di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. 保罗与腓利比教会，他们有密切的这个团契，意思是说他们一起分享这个传福音的负担。 Mereka tetap di dalam kemitraan bersama, menjadi penjala manusia, menyebarkan berita Injil. 他们是同工，在一起去传福音，一起去鼓劳人。 Hari ini kita merayakan Pentakosta. 今天我们纪念圣灵降临节， Roh Kudus adalah roh misi. 圣灵是有使命的， Roh Kudus adalah roh yang memberikan kesaksian. 圣灵是使我们做见证的。 Mari lihat sebentar Yohanes 15, 2 ayat yang terakhir. 我们一起来看约翰福音第15章最后的那两节。 Saya bacakan Yohanes 15, 26 dan 27. 约翰福音15章26、27。 Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. 但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了就要为我们做见证，你们也要做见证，因为你们从起头就与我同在。 Sehingga saya harus menyatakan bahwa gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang bersaksi. 所以我说，一个被圣灵充满的教会是做见证的教会。 Kadang-kadang sekarang dibelokkan begitu rupa, dipenuhi Roh Kudus, mesti bisa karunia ini, karunia itu, bahasa roh, hal-hal yang lainnya. 但是呢，这个被圣灵充满的这个现象，如今被许多人把它忘去了，认为被圣灵充满应该有这个恩赐那个恩赐。举例来说，必须说方言等等。 Tapi kalau saudara perhatikan kitab Kisah Rasul, khususnya Kisah Rasul 1 ayat 8, 如果我们注意看使徒行传，特别是在使徒行传第1章那边， Yesus berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. 在那边第8节说，但圣灵降在你们身上， Kuasanya untuk apa? 你们得着能力做什么？ Untuk pamer sama orang, saya bisa karunia ini, saya bisa karunia itu. 是不是向人家炫耀自己有这个那个的恩赐呢？ Perhatikan kuasanya untuk apa? 我们注意这个能力是要做什么？ Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kuasa untuk bersaksi. 我们看见圣灵降临在你们的身上，你们必得着能力。这个能力要做什么呢？去为我做见证。 Gereja yang dipenuhi Roh Kudus adalah gereja yang bersaksi. 一个被圣灵充满的教会，就是要为神做见证。 Itu yang Paulus syukuri bahwa jemaat Filipi dari awal telah ikut mengalami berita Injil dan menyaksikannya. 所以保罗为腓利比的教会献上感谢，因为腓利比教会从开始一直到那个时候，他们仍然为福音做见证。 Kadang-kadang kalau kita di gereja, khususnya kalau saya tahu di GKI, kita sering berdoa untuk misi di pos-pos kita atau pelayanan-pelayanan kita. 我知道说，在我们这个基督教会里，我们在祷告中，我们常常会为我们的布道所各方面的这个工作拜
代求。 Kadang saudara cuma lihat fotonya, belum pernah ke sana. 有时候我们只是看到这些地方的照片，从来没有到那里去。 Tapi jangan lupa kita koinonia dengan mereka karena kita sharing bersama untuk memberitakan berita Injil. 但是不要忘记，我们跟他们是有这个合一团契的关系，我们跟他们一起分享这个福音的负担。 Sehingga meskipun kita terpisah sekian kilometer secara jarak, tapi kita bisa menaikkan doa syukur seperti yang Paulus sampaikan. 虽然我们跟他们是有这个距离，但是我们可以跟保罗一样，我们在灵里是仍然合一的，可以为他们献上感谢。 Doa syukur yang fokusnya adalah supaya Injil juga terus diberitakan di sana. 这个感谢的祷告的焦点是，祈求在那个地方福音继续的广传。 Memang kadang-kadang kita doanya fasilitas, bangun gedung, bikin ini, bikin itu. Tetapi ingatlah itu semua demi persamaan kita sharing berita Injil disampaikan. 虽然我们常常会为那个地方所需要的这个建筑物、一些设施的这个需要祷告，但是不要忘记，其实更重要的是我们在跟他们是在灵里有同样的负担，要使福音广传。 Selanjutnya adalah pengharapan yang penuh keyakinan, a confident hope. 接着就是这个充满信心的希望。 Saudara bisa lihat itu dalam ayat yang ke-6, Paulus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. 从第6节我们可以看到，我深信让在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。 Perhatikan kata yakin sepenuhnya. 我们看见用的字深信。 Paulus bukan yakin kepada pekerjaan dia ataupun kesetiaan jemaat Filipi. 保罗不是深信他所做的工作或者腓立比教会的忠心， Tapi dia yakin kepada Allah yang telah memulai pekerjaan baik pasti diteruskan sampai akhir. 他所深信的是那个已经开始了这个善功的，必定保全继续这个善功。 Apa pekerjaan baik yang Allah mulai? 这个神所开始的善功是什么呢？ Jelas sekali ini bicara keselamatan, kelahiran baru yang terjadi ketika mereka mendengar dan mengalami berita Injil. 这个善功很清楚的是指当一个人他得救，他们这个领受这个福音的时候， Hal ini menunjuk kembali kepada Paulus yang memberitakan Injil kepada mereka. Dan perhatikan di kisah 16, salah satu kalimatnya, Tuhan membuka hati Lydia. 这个也指向说保罗他在这个地方传福音的工作，并且这个工作是圣灵自己在他们身上动的善功，在使徒行传里面很清楚的用这个字，圣灵开启利比亚的心。 Sehingga kalau saudara perhatikan ini keyakinan seorang hamba Tuhan. 所以我们看见这是一位神仆的信心。 Bukan yakin sama dirinya, kehebatan dirinya. Kalau saya nggak ada, habis gereja itu, mati gereja itu. Tetapi dia yakin Allah yang mulai, Allah pelihara sampai akhir. 这不是一个神仆相信自己的能力，自己如果自己在的话，一切都好；自己不在的话，就一切都要没有了。但是这个保罗的信心是在于神，知道说神开始，神也保守，一直到那日。 Keselamatan bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan karena itu, Dia yang memulai sampai akhir, Dia pelihara. 得救不在于我们能够做什么，得救是在于神在我们身上所动的善功。所以这个善功，神一开始了，他必保守一直到最后。 Paulus menaikkan doa dengan penuh keyakinan kepada Allah. 保罗的祷告是
Terakhir kita lihat kasih yang mesra, an affectionate love. 最后我们看一个很热忱的爱。 Dua ayat terakhir dalam eksposisi kita pagi ini, ayat 7 dan 8. Saudara perhatikan, tidak semua ayat saya tampilkan, tetapi kita perhatikan, sebab kamu ada di dalam hatiku. Dan jelas Paulus mengatakan ada kasih yang mesra, yang dari Tuhan terhadap jemaat Filipi. 这个第5点是在第7、第8节里面。 那没有把神的经文显示出来，只是让大家注意，你们藏在我心里。 Kata dasar kasih sayang itu bahasa aslinya itu kata yang dipakai dalam bentuk figuratif, dalam bahasa kiasan. 这个爱在原文所用的这个字呢，是一个比喻的字。 Saudara, itu kalau bahasa sehari-hari kita, itu organ-organ bagian dalam, intestine, usus. 那如果这个比喻用我们日常的这个语言呢，这个比喻用的是人体的内脏。 Makanya kalau teman saya kasih ilustrasi, dia mengatakan orang yang punya kasih sayang yang dalam itu seperti jeroannya bergetar, saudara. 所以我的朋友会用这样子的比喻说，一个人当他有深切的爱的时候呢，就好像他的内脏、他的内腑整个在震动。 Ini mau menyatakan kedekatan yang begitu rupa dengan orang yang dilayani. 这显示了保罗与他所服侍的这个对象他们之间密切的关系。 Kasih sayang yang besar terhadap orang lain harusnya menandai hidup kita dan juga muncul dalam doa-doa kita. 我们在生活中应该显示出对别人家这样子热忱的爱，并且这个热忱的爱也在我们的祷告。 Karena kasih sayang itu akan membuat kita mau melakukan lebih dan lebih lagi bagi orang yang kita sayangi. 因为这样子的爱能够推动我们为对方做更多的事情。 Tanpa kasih kepada sesama, meskipun aktivitas rohani banyak kita lakukan, sebenarnya itu semua bukan hal yang utama. 如果我们做了许多的事工，但是没有爱的话，这我们没有做出最重要的事情。 Tanpa kasih semuanya tidak berarti. 因为没有爱，一切就没有意义。 Saudara, pagi ini kita belajar tentang doa Paulus, doa syukurnya bagi jemaat Filipi. 今天我们一起学习了这个保罗为腓立比教会的这个祷告。 Inilah hati seorang gembala bagi domba-dombanya. 这是一位牧者为他的牧羊显示出的心。 Kita terus doakan hamba-hamba Tuhan kita dipenuhi kasih seperti ini. 我们继续的为我们的神父祷告，将他们的心常被这样子的爱所充满。 Yang serius memperhatikan, mendoakan jemaatnya. 他们认真的去关切会友，并且为会友们祷告。 Tapi saya melihat ini bukan hanya bagi hamba Tuhan, 但是我也看见说，这不只是说指向神父， tapi bagi setiap kita jemaat juga yang boleh berbagian mendoakan orang lain. 这也是为我们所有信主的人，我们在为别人家祷告的事上，我们也有份。 Biarlah doa ucapan syukur kita ditandai dengan 5 hal yang kita pelajari tadi. 包括我们的祷告常常被刚才我们学习的这5项事情所充满。 Hati yang bersyukur, semangat yang penuh sukacita, fokus kepada Injil, punya pengharapan dengan penuh keyakinan, dan juga punya kasih yang mesra. 这5样事情就是一个感谢的心，一个充满喜乐的这个精神。我们有一个焦点，就是福音的事工，并且有一个确切的这个盼望，并且我们最后要记得的就是这一切还要有深切的爱。 Inilah doa syafaat sesungguhnya. 这是一个真正的代祷。 Syafaat bukan berdoa melulu tentang diri kita, tapi kita menyampaikan doa kepada Allah
permohonan bagi orang lain. 这个祷告不只是为自己，而是我们为别人家代求。 Itu yang disebut doa syafaat atau bahasa Inggrisnya intercession. 这就是所谓的代求，英文是 intercession。 Kiranya Tuhan menolong kita boleh mengalami dan menerapkan hal-hal ini di dalam hidup doa kita. 愿主帮助我们，让我们能够把这5项事情在我们的祷告生活中把它应用好。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. 主啊，为着今天早上你赐的话语感谢你， Tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia, 帮助我们不是成为忠心的听众， tapi tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. 而是帮助我们能够成为行道者。 Kiranya doa kami diwarnai juga dengan permohonan, ucapan syukur bagi orang-orang lain. 巴不得我们的祷告常常是被为人家代求，为别人家感谢。 Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan. 我们再一次的感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉主耶稣的名我们祷告。 Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk hamba-Nya telah menyampaikan firman yang begitu. 我们感谢主，神的人经常讲这么美好的讯息， Biarlah kita mengetahui doa syafaat yang benar itu bagaimana. 让我们知道真正的代祷是什么样的祷告。 Dan kiranya Tuhan terus memakai hamba-Nya Lydia Alex dengan luar biasa. 愿神继续使用他的仆人。 Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam ibadah persembahan.